Tercatat sudah dalam sejarah tujuh pemuda yang Okay, Assalamualaikum warahmatullahi dan apa khabar semua. Pada kali ini, insyaAllah dalam masa yang sangat ringkas ini, kita akan bincangkan tentang berapakah modal yang paling sesuai untuk kita laburkan di dalam instrumen pelaburan saham. Secara umumnya tidak ada orang kata fixed rule ataupun satu guideline yang khusus untuk kita untuk kita menjawab persoalan ini. Okey, kerana modal kita adalah bergantung kepada kapasiti kita masing-masing. Cuma di sana terdapat beberapa perkara lah yang kita kena consider, iaitu kalau kita menggunakan antaranya lah kalau kita menggunakan modal yang rendah, contohnya modal 500 ataupun 100 ringgit, 200, perkara yang kita kena pertimbangkan adalah dari segi kos-kos yang perlu kita pertimbangkan, kos brokerage fee, stamp duty dan sebagainya. Jadi bagi saya bagi modal yang biasa-biasa ni, yang kecil-kecil ni, biasanya satu transaksi yang kita buat ini bergantung pada platform juga ya. Sama ada kita guna platform RHB ke, M Plus ke, UOB ke dan sebagainya. Jadi dia ada charge-charge yang berbeza. Tetapi bagi saya, untuk kita mudahkan pengiraan kita, setiap transaksi kita, setiap kali kita beli tu, kita kena tolak siap-siap. Maksudnya kita kena tolak siap-siap kita punya cost brokerage fee dan lain-lain charge itu sebanyak RM20 ataupun RM30. Okey, kalau modal kita RM1,000 contohnya, so kita kena set dalam minda kita bahawa kita akan hilang RM20 ataupun RM30. RM30 lah mudah. Okey, selagi mana kita tak buat untung melebihi RM30 dalam sesuatu saham itu, kita kena anggap bahawa kita masih lagi rugi. Itu sebabnya tuan-tuan semua, bila kita bercakap tentang modal ini, bagi saya ini cadangan yang saya nak kemukakan kepada anda sekalian, berdasarkan pengalaman saya. Okey, waktu mula-mula dulu saya terlibat dengan ilmu pelaburan saham ini. Modal yang bagus, sebab macam ni tuan-tuan. Okey, bila kita berdagang saham, kita sebenarnya bermain dengan emosi. Okey, jadi latihan emosi itu sangat-sangat penting. Sebab itu modal tak penting, banyak ke sikit ke tak penting tuan-tuan. Kalau anda banyak duit dalam bank contohnya, tak tahu nak buat apa kan, jangan kita spend banyak untuk kita melabur, especially di peringkat awal. Waktu kita nak mula-mula berjinak-jinak dengan saham ini, jangan kita peruntukkan modal yang terlalu banyak. Okey, kerana sebenarnya apa yang penting adalah ROI, berapa persen yang kita dapat. Okey, kalau kita modal 1000, 10% kita akan dapat 100. Kalau kita modal 10,000, 10% maksudnya 1,000 tuan-tuan. Jadi tak penting dari segi jumlah, itu tak penting. Yang penting adalah berapa ROI yang kita mampu buat, return on investment kita. Okey, jadi kita fokus kepada ROI kita. That's why cadangan saya tuan-tuan semua, cadangan saya, kalau kita baru nak bermula, modal kita banyak dekat bank is okay, simpan dulu tuan-tuan. Jadi modal yang kita perlu peruntukkan, ini adalah cadangan saya lah untuk permulaan, untuk kita belajar melatih emosi kita. Okey, kita nak tahu kita punya kapasiti dari segi masa kita, dari segi peruntukan keuangan kita, dari segi emosi kita sangat penting tuan-tuan untuk kita membuat latihan. That's why kita perlu memperuntukkan satu jumlah duit untuk kita membuat latihan ini, sehinggalah kita mendapat rentaknya. Bila kita dah konsisten membuat untung setiap bulan, contohnya setiap bulan 10%, untuk beberapa bulan, kalau kita nak tambah modal selepas itu, it's okay, no problem. Okay, yang penting adalah dalam proses latihan ini adalah untuk kita mengawal emosi. Baik, ini adalah cadangan daripada saya lah. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Mungkin tuan-tuan ada pandangan sendiri, tetapi ini adalah saranan saya. Semoleknya anda peruntukkan dalam RM3,000.
Okey, ataupun dalam 3 ke 5,000 lah, okey, untuk permulaan dalam proses untuk belajar. Jangan letak modal yang terlalu banyak. Okey, kerana kalau anda rugi, okey, by default biasanya orang yang baru bermula dengan saham ni dia akan rugi. Okey, dalam proses nak mencari rentak sehingga dia mampu untuk generate profit consistently, okey, dia perlukan masa yang lama, okey, dan kalau boleh waktu itu kalau kita rugi pun taklah rugi yang banyak sangat. That's why cadangan saya peruntukkan RM1,000 dan fokus kepada 3 kaunter saja tuan-tuan. Okey, RM1,000 untuk setiap satu kaunter dan kita fokus maksimum 3 kaunter saja. Total kita akan dapat RM3,000. Okey, jadi kita akan fokus portfolio kita ni maksimum adalah 3 portfolio. Tapi cadangan saya permulaan ini fokus kepada 2 portfolio dan RM1,000 lagi, RM1,000 lagi baki kita. Maksudnya RM2,000 untuk yang kita ada, kita pegang portfolio yang saham yang kita ada, dan RM1,000 lagi kita kena standby untuk kita manalah tahu kan ada peluang yang mungkin peluang yang besar, okey, yang kita nampak kalau kita belanjakan terus RM3,000 ini, kita hanya tengok sajalah kan. Jadi peruntukan RM1,000 adalah dalam bentuk cash. Yang mana kita tunggu peluang yang betul-betul kita rasa mempunyai potensi yang besar, jadi kita boleh masuk. Okey. So bila kita masuk, kita kena tolaklah satu kaunter. Okey. That's why modal RM3,000, RM2,000 kita pegang 2 kaunter dan RM1,000 lagi kita peruntukkan dalam bentuk cash, okey, untuk menanti mana mungkin ada peluang yang baik untuk kita masuk. Bagi target profit kita minimum, okey, 10% sebulan. This is the target, okey. Okey, target kita adalah 10% bulan. Okey, 10% ni tuan-tuan tidaklah susah. Cuma persoalannya adalah konsisten. Okey, dari segi konsisten. Kalau kita ada 3 kaunter, tuan-tuan, ataupun 2 kaunter, kita nak kena pastikan kedua-dua kaunter itu membuat 10% per month. Barulah dia punya overall dia akan jadi 10%. Kalau satu kaunter 10% untung, 10% rugi, jadi kosong ROI kita. Jadi 10% ni walaupun kita kata mudah untuk dapat, tetapi untuk kita konsisten itu bukan suatu perkara yang mudah lah. Okey, jadi sekali lagi 2 kaunter kita pegang, RM1,000 lagi kita pegang cash untuk tunggu peluang, kalau ada kita masuk. Okey, so maksimum 3 kaunter bermodalkan RM3,000. Target profit 10% per month, okey, 10% bulan, dan target rugi paling maksimum yang kita boleh tolerate adalah 5% sebulan. Okey, kalau kita nak tolerate sampai 10%, minus 10% sebulan, okey. Tetapi what is the point kan? Sebab ini adalah bentuk latihan. So kalau boleh fokus setiap bulan kita nak mencapai profit 10% dan maksimum kerugian yang kita boleh tolerate ataupun kita boleh tanggung adalah 5%. Okey. So so plus minus dia akan jadi lebih kurang 5% lah. Okey, 5% per month. Cuma yang ni adalah minimum 10%. So mungkin kalau kita menggunakan strategi yang bagus, mungkin more than 10% actually. Okay, we can achieve more than that. Okay, tetapi ini adalah minimum lah. Target maksimum adalah 5%. So plus minus insyaAllah dalam sebulan kita akan dapat capai lah 10%. Dan latihan ini tuan-tuan semua perlu dibuat selama 6 bulan. Okay, 6 bulan. Ini saranan saya lah. Kalau tuan-tuan tak dapat membuat satu profit yang konsisten selama 6 bulan, jangan sesekali gandakan, okey, gandakan modal kita. Okey, selama 6 bulan paling kurang. Kalau 6 bulan ni tuan-tuan semua tak boleh buat profit at least 10% per month, ingat pesan saya, jangan sesekali tambah modal. Okey, sebab kadang-kadang kita ni rasa teruja sangat. Kadang-kadang kita rasa teruja sebab kadang-kadang kita dapat untung 10%, 20%. Kita fikirlah, adalah syaitan yang akan datang dalam pemikiran kita kan. Kita kata kalau modal 1,000 baru untung 100 bulan.
kalau aku tambah 10,000, dia datang kan. Kalau tambah 10,000 dapat 1,000 sebulan. Wow. Ha. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang dah semula gaji dah kan contohnya kan. Jadi kita akan datanglah pengaruh-pengaruh pemikiran negatif itu. Tuan-tuan, dengar nasihat saya, selagi mana tuan-tuan tak dapat membuat keuntungan secara konsisten selama 6 bulan, jangan sesekali kita gandakan kita punya modal. Okey? Nasihat saya ni, saya ada pengalaman sendiri dah tuan-tuan. So ini berdasarkan pengalaman saya. Bila dapat untung saya tambah modal. Bila tambah modal tu dia jadi emosi kita dah terkawal. Kalau dulu 1,000 kita laburkan dalam satu stok, dalam satu saham, bila stok tu jatuh 10%, kita baru rugi berapa? Kita baru rugi RM100 kan. Tapi kalau kita tambah modal 10,000, sekali rugi kita rugi 1,000 tuan-tuan. Kalau modal 10,000, 10% drop dah jadi 1,000. Okey. So kita sekarang ni dalam proses untuk orang kata nak mengawal kita punya emosi. Nak mengawal kita punya emosi. Jadi satu tips lagi adalah tuan-tuan semua fokus kepada ROI. Bila kita buka platform kita fokus kepada berapa ROI kita tu dalam bentuk percentage, bukan dalam bentuk price tu ataupun dalam bentuk cash tu. Kita tengok ROI kita, berapa persen. So fokus kita adalah 10% per month. Okay, at least 10% per month. Jumlah tu tak penting tuan-tuan, sebab kita dalam proses melatih diri kita untuk membuat keuntungan dalam pelaburan saham ini. Seterusnya, kalau sekiranya duit yang 3,000 itu kita peruntukkan, 3 ke 5,000 itu kita peruntukkan dalam proses belajar tak berganda dalam masa 6 bulan, kena belajar lagi. Belajar lagi dan lagi. Belajar sampai jadi tuan-tuan. Okey? Jangan kita putus asa. Kita kena belajar dan belajar. Sebab ilmu pelaburan saham ni bukan ilmu yang setahun dua tuan-tuan. Dah beratus tahun orang buat. Kalau orang lain boleh buat, why not? Kenapa kita sendiri tak dapat buat kan? So kalau tak jadi, kalau kita tak dapat generate profit daripada pelaburan saham ini, bukan salah ilmu tu tuan-tuan. So kita kena lihat daripada dalam diri kita lah, apa kekurangan ataupun kesalahan yang kita buat yang menyebabkan orang lain untung tapi kita rugi. Itu sebabnya kalau tak berganda tuan-tuan, modal kita 3,000 atau 5,000 yang kita masuk dalam proses belajar itu, maka jangan sesekali kita gandakan duit modal kita dalam pasaran saham. Baik, seterusnya sekali lagi jangan tambah modal selagi duit yang 3,000 tadi ataupun 5,000 tadi tidak berganda. This is a very important very important message. Okey. Jangan kita perkecilkan dengan modal, orang kata modalnya sedikit ini, kita rasa lambat kaya tuan-tuan. Ini masalah kita juga kan. Hari ni baru start belajar melabur saham, esok dah nak pakai Ferrari dah. Nak pakai Lamborghini dah kan. So be rational lah kan. Be rational. Cuma walaupun saya sebut tadi modal 3,000, 5,000 tuan-tuan, cuba tuan-tuan study satu istilah dalam pelaburan yang dipanggil compounding effect. Compounding effect. Modal 5,000, tuan-tuan cuba calculate menggunakan calculator compounding dalam masa 5 tahun. Apa yang akan jadi dengan 5,000? 10% per month saja. Dalam masa 5 tahun anda buat konsisten keuntungan 10% per month. After 5 years, okay, what happen? So ini adalah antara homework lah. 5,000 modal sebulan, anda dapat 10% sekurang-kurangnya consistently selama 5 tahun. After 5 years, what happen? Berapa jumlah 5,000 tu? So mungkin anda boleh search dalam Google, cari calculator compounding, so tengok jumlah dia dalam masa 5 tahun. Okay, berapa 5,000 yang anda laburkan? Berapa jumlahnya dalam masa 5 tahun. Tu homework untuk anda semua. Jadi itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kerana sudi untuk bersama pada kali ini, insya-Allah. So sebarang komen, sebarang persoalan mungkin anda boleh turunkan dalam ruang komen di bawah, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.